Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya berserta ahli kumpulan saya akan menerangkan tentang ideologi. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan ideologi? Ideologi merupakan sistem kepercayaan yang menjadi asas kepada tingkah laku seseorang dalam satu masyarakat. Dalam kata lain, ia juga merujuk kepada satu set kepercayaan untuk menggerakkan satu pergerakan politik dan sosial. Dari mana datangnya ideologi ini? Ideologi dicetus oleh ahli falsafah Perancis iaitu Descartes Diderasi pada tahun 1976. Disebabkan oleh ideologi dicipta oleh ahli falsafah Perancis, maka perkataan ideologi diambil daripada bahasa Perancis iaitu ideologie. Ide bermaksud idea, manakala logi ialah ilmu. Namun begitu, terdapat beberapa pendapat yang menyempitkan skopnya dengan menghadkan ideologi kepada fahaman-fahaman dan aliran-aliran pemikiran, di mana pemikiran ini berkaitan dengan politik, kuasa dan pemerintahan negara sahaja. Hakikatnya, ideologi merangkumi jenis hasil pemikiran yang merangkumi politik, ekonomi, sosial, psikologi dan sebagainya. Oleh sebab itu, ideologi ditakdirkan sebagai fahaman dan pegangan yang dihasilkan melalui pemikiran individu dan masyarakat. Dalam pada itu, ada juga yang mentakdirkan ideologi sebagai rangkaian pemikiran dan pandangan yang bertujuan menentukan pendirian seseorang terhadap isu-isu dan persoalan-persoalan kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat. Ideologi bukan sahaja terdapat di negara barat, malah ia juga berada di negara Malaysia. Antara ideologi yang terdapat di Malaysia adalah liberalism, sekularisme, feminisme, islamisme dan kapitalisme. Okey, apakah itu feminisme? Feminisme berasal daripada bahasa Latin iaitu femina. Fe ialah iman, mina ialah kurang. Gerakan feminisme ini sudah bermula sejak akhir abad ke-18 dan berkembang pesat hingga ke abad 20 yang bermula dengan hak penyuaraan politik bagi kaum perempuan. Antara ciri-ciri gerakan feminisme ialah yang pertama, menyamaratakan hak kaum perempuan dengan hak kaum lelaki. Yang kedua, perempuan bebas untuk mengeluarkan pendapat mereka. Yang ketiga, seterusnya, kaum perempuan berjuang untuk mendapatkan kebebasan sosial dalam aspek kehidupan. Gerakan feminisme ni bukan sahaja berada di negara barat, malah ia juga berada di negara Malaysia. Antara badan bukan kerajaan yang membawa ideologi feminisme di Malaysia ialah Sister in Islam ataupun boleh dikenali sebagai SIS. SIS ni sudah berada di negara Malaysia sejak tahun 1990 yang diasaskan oleh Zainah Anwar. Gerakan ini memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dari segi undang-undang, keganasan poligami dan domestik. Yang ketiga, serangan seksual dalam perkahwinan. Malah, gerakan ini juga memberikan sumbangan kepada Undang-Undang Syariah Keluarga di Malaysia. Namun begitu, lama-kelamaan gerakan ini banyak terpengaruh dengan feminisme barat. Malah, mereka juga memperjuangkan hak kebebasan yang mendasari setiap perjuangan aliran liberal. Contohnya, mereka menolak konsep perkahwinan secara sah kerana mereka beranggapan yang kebebasan wanita akan terbatas, akan hilang apabila mereka berkahwin secara sah. Oleh demikian, dalam konteks Islam, gerakan ini merupakan satu ancaman yang besar kepada kaum Melayu ataupun yang beragama Islam dekat Malaysia ni. Kerana SIS telah menyebarkan fahaman ideologi liberal yang dalam kalangan masyarakat di Malaysia, terutamanya umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan tentang sekularisme. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sekularisme merupakan ideologi yang kedua yang terdapat di Malaysia. Adakah anda semua tahu apakah itu sekularisme? Sekularisme adalah berasal dari perkataan sekular. Sekular ni adalah konsep bahawa di mana kerajaan atau entiti lain harus wujud secara terasing dari agama atau kepercayaan agama. Adakah tuan-tuan boleh faham? Untuk lebih memahaminya, dari segi lain ia merujuk kepada pandangan bahawa aktiviti manusia dan keputusan khususnya yang berpolitik
harus berasaskan pada bukti dan fakta yang mana tidak berat sebelah dengan pengaruh keagamaan. Prinsip gerakan ini adalah agama merupakan masalah peribadi yang tidak mempunyai kaitan sama sekali dengan hal negara. Manusia pula bebas dari asuhan agama dan ketetapan Tuhan. Punca kemunculan gerakan ini adalah kerana pengokongan daripada gereja dan tindakannya yang menyekat sebarang pemikiran dan penemuan sains di Eropah pada zaman gelap. Selain daripada itu, kemunculan fahaman ini juga adalah disebabkan oleh tindakan padri yang mengadakan upacara yang bercanggah dengan nilai-nilai moral. Oleh hal yang demikian, gerakan sekularisme ataupun ideologi sekularisme ini muncul. Gerakan ideologi sekularisme ini muncul dengan revolusi orang Eropah yang menentang golongan agama dan gereja dengan pimpinan Martin Luther. Akhirnya, pada tahun 1789 Masihi, Perancis adalah negara yang pertama yang bangun dengan sistem politiknya yang mengetepikan agama. Pada tahun 2004, pemakaian burqa atau niqab serta lain-lain pemakaian agama seperti salib dan sebagainya tidak dibenarkan dipakai oleh masyarakat Perancis di sana. Secara umumnya, sekularisme ingin memastikan bahawa setiap kepercayaan agama tidak mengganggu sebarang proses pemerintahan politik. Selain daripada itu, sekularisme ini dicetus untuk memastikan kebebasan beribadah agama untuk seluruh masyarakat. Namun begitu, sekularisme tidak bertujuan untuk menghalang kebebasan untuk beragama. Walau bagaimanapun, Malaysia juga mengikuti fahaman sekular ini dari segi undang-undang. Contohnya, walaupun Malaysia ialah negara Islam, akan tetapi negara kita tidak melaksanakan hukum hudud seperti negara-negara Islam yang lain. Kes-kes yang berkaitan dengan Islam hanya dibicarakan di mahkamah syariah dan tidak akan dibawa ke hukum secara hukum Islam. Adakah anda semua faham apakah itu sekularisme? Sekiranya anda faham, setakat ini saja pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini saya akan membentangkan ideologi yang ketiga, di mana ideologi ketiga yang wujud di Malaysia ketika ini ialah liberalism. Okay, so apa itu liberalism? What is liberalism? Liberalism ni sebenarnya berasal daripada bahasa Latin, di mana ia bermaksud bebas dan bukan hamba. So daripada segi bahasa tu kita tahu lah maksud dia kan. So nak lebih dalam, gerakan ini sebenarnya dia nak hidup berdasarkan kehendak ataupun keinginan mereka sendiri. Dia on their own. Okay, mereka tak terikat dengan apa-apa pun. Umumnya, gerakan ini ingin mendapatkan kebebasan dalam semua aspek. Dan ahli falsafah yang bertanggungjawab mencetuskan fahaman ini adalah John Locke pada zaman Rom. John Locke ni merupakan ahli falsafah pada zaman Rom lah. Dia yang mencetuskan fahaman ini. So, gerakan ini bermula sejak zaman kebangkitan di Eropah, di mana gerakan ini terjadi kerana mereka ingin menormalisasikan perkara yang bertentangan dengan pegangan agama di Eropah pada ketika itu. Kerana pada zaman Rom tersebut, Eropah pada masa itu sangatlah religious, di mana mereka sangatlah, hampir semualah rakyat Eropah pada zaman Rom tersebut, mereka kuat pegangan agama. Liberalism ni, di mana mereka memperjuangkan kebebasan, mereka tak nak terikat dengan agama. Malah fahaman ini masih diamalkan oleh sebuah negara yang sungguh besar seperti Amerika Syarikat. Okay, so umum mengetahui bahawa majoriti penduduk di Amerika Syarikat tidak mempunyai pegangan agama, ataupun mereka lebih dikenali sebagai atheist, orang yang tidak mempunyai pegangan agama. Okay, kerana mereka mempunyai pegangan agama, kenapa mereka tak ada pegangan agama? Sebab mereka hanya hidup atas dasar individu dan tidak mempunyai pegangan hidup. Okay, so antara asas atau prinsip dalam liberalism ini ialah ada 3. Okay, so yang pertama ialah kebebasan atau liberty dalam semua perkara, sama ada suara agama atau individu untuk melakukan apa yang diingini oleh mereka. Itu yang pertama, kebebasan atau liberty. Yang kedua, kesamarataan atau equality, di mana bermaksud tiada perbezaan antara agama dan semua sama sahaja. Mereka memperjuangkan keselamatan agama, jaminan dan sebagainya.
Maksudnya kat sini bagi mereka semua orang sama. Islam ke, Kristian ke, semuanya sama. Agama saya tak berbeza bagi mereka. Tak kisah daripada kulit putih, kulit hitam, semua orang sama je. So yang ketiga ialah persaudaraan atau fraternity. Okay, mereka mengatakan semua manusia ni daripada Nabi Adam. Jadi daripada pemikiran tersebut, mereka fikir bahawa tiada beza daripada segi agama dan akhirnya akan membawa kepada kepercayaan tiada Tuhan atau ateis. Okay, pernah tertanya tak kenapa liberalism ni dekat Malaysia lah, liberalism ni tidak disambut baiklah oleh majoriti rakyat Malaysia sekarang ni. Cuma sejak kebelakangan ni lah liberalism ni nampak dalam kalangan Malaysia yang sekarang lah. Tapi kenapa? Daripada zaman dulu liberalism ni macam tak ramai nak main dia. Kenapa? Sebab Malaysia merupakan sebuah negara Islam dan terikat dengan pegangan agama Islam, di mana fahaman liberalism sememangnya bertentangan dengan syariah Islam. Hal ini kerana terjang fahaman ini sendiri memperjuangkan kebebasan, di mana orang Islam tertakluk kepada halal dan haram. Orang Islam sendiri tidak dibenarkan minum arak, tapi bagi mereka arak itu halal bagi mereka. Kenapa? Sebab mereka kebebasan, tak ada apa yang boleh menghalang mereka daripada melakukan apa yang mereka mahu. Okay? So ini menyebabkan liberalism dan Islam adalah satu perkara yang bertentangan dan tidak boleh bergabung. Okay? So itulah sebab utama kenapa liberalism tidak disambut baik oleh rakyat Malaysia. Sebab rakyat Malaysia majoritinya mengamalkan agama Islam. Untuk jadikan contoh lah, pada zaman sekarang ni kenapa liberalism nampak seperti mencanak naik, ramai manutnya. Sebab itulah, semakin bertambah zaman, semakin kurangnya penganut Islam yang sejati, di mana ramailah orang yang imannya tidak kuat dan mereka terpengaruh dengan fahaman liberalism yang dibawa oleh anasir-anasir luar. Yelah, siapalah tak sukakan kebebasan. Semua manusia sekarang kan, lagi-lagi remaja kita mahukan kebebasan, kan? Kita beriman yang kuat. Jadi peganglah kepada agama Islam, kerana agama Islam adalah agama yang benar. Okay? So oleh sebab itu, gerakan liberalism sangatlah dicegah di negara Islam seperti Malaysia. Okay? Ada faham? Faham tak? Kalau tak faham, faham kan? Okay? So sekian daripada saya. Memaafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu semasa yang kami ingin kupaskan di sini adalah tentang wajarkah golongan LGBT ini diiktiraf oleh kerajaan Malaysia seperti yang berlaku di negara-negara barat yang lain. Pada tahun lepas, negara kita telah digemparkan dengan satu perhimpunan, iaitu Perhimpunan LGBT yang telah diadakan pada Hari Wanita Sedunia yang bertarikh pada 9 Mac 2019. Pada perhimpunan ini, telah lebih kurang daripada 1,000 orang telah menyertai perhimpunan tersebut. Perayaan ini bermula daripada berhampiran dengan kompleks Beli Belah Sogo dan sebelum berarak ke Masjid Jamek. Perhimpunan ini juga didakwa disertai oleh golongan bukan kerajaan NGO. Antaranya adalah Women's Aid Organisation, Sister in Islam SIS, aktivis serta golongan pelajar. Perhimpunan ini juga didakwa disertai oleh golongan LGBT yang membawa bendera berwarna pelangi sebagai simbol kepada golongan LGBT tersebut. Tujuan mereka mengadakan perhimpunan ini adalah supaya mereka mendapat pengiktirafan daripada kerajaan Malaysia supaya mereka diterima oleh masyarakat serta dapat hidup dengan harmoni di negara Malaysia ini. Selain itu, perhimpunan ini juga bertujuan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap jantina, menghentikan keganasan terhadap wanita serta kesaksamaan gender.
Pada asasnya, rakyat Malaysia sememangnya dibenarkan untuk mengadakan perhimpunan untuk menyuarakan pendapat dan perhimpunan bebas. Hal ini dapat dibuktikan melalui Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan dan Subsection 9/1 Akta Perhimpunan Aman 2012. Perkara 10 merujuk kepada seluruh warga negara berhak untuk mengadakan perhimpunan, iaitu dengan syarat perhimpunan tersebut aman dan tanpa senjata. Namun begitu, perhimpunan LGBT ini sudah terang lagi bersuluh bercanggah dengan agama Islam dan Perlembagaan Persekutuan. Selain itu, perhimpunan LGBT ini juga dikecam teruk oleh netizen, golongan kerajaan maupun golongan pembangkang. Ini jelas senyata bahawa golongan LGBT ini tidak boleh diiktiraf oleh negara Malaysia. Hal ini kerana LGBT ini sendiri telah bertentangan dengan ajaran Islam. Disebabkan oleh Malaysia merupakan negara Islam, golongan LGBT ini tidak akan sekali-sekali diterima oleh negara Malaysia. Selain itu, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir juga pernah berkata bahawa beliau tidak akan pernah menerima golongan LGBT ini di negara Malaysia. Oleh hal yang demikian, dapat disimpulkan bahawa setiap ideologi ada baik dan buruknya bagi masyarakat di Malaysia. Walau bagaimanapun, ideologi yang dipegang hendaklah tidak membatasi Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Selain itu, kemasukan ideologi-ideologi yang datang daripada Barat tanpa sebarang tapisan boleh membawa implikasi negatif terhadap masyarakat di Malaysia, terutamanya yang beragama Islam. Oleh hal yang demikian, ideologi-ideologi di Malaysia hendaklah ditapis dan ditegah sekiranya ia melanggar Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan Malaysia, supaya ianya tidak memberikan impak yang negatif kepada generasi muda dan pada masa yang akan datang.